Boleh ya. Baik, kita terus mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk malam ni ya, kita ditajuk masih dari dalam hukum nun sakinah dan tanwin ya. Dan malam ini kita di bawah tajuk kecil idgham ma'al ghunnah naqis ya. Baik, melalui surah Al-Hijr ayat 9 ni ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, seperti mana yang dibacakan oleh Tuan Najib Mazlan kita tadi kan. Jadi sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya dan menjaganya ya. Sadaqallahul azim. Bukan begitulah firman Allah Ta'ala. InsyaAllah Al-Quran ni tidak akan silap kerana Allah Ta'ala sendiri yang menjaganya. Jadi mudah-mudahan ya kita yang belajar tajwid untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang sempurna ya, tergolong dalam pada orang yang diamanahkan untuk menjaga Al-Quran, insyaAllah ya. Baik, tajuk malam ni dia berkaitan dengan tahap ghunnah di nombor 2 tu tahap mudghamah, iaitu berlaku pada hukum yang diidghamkan, yang digabungkan dengan huruf selepasnya, iaitu nun sakinah atau tanwin bertemu waw ataupun ya, disebut juga sebagai idgham naqis. Jadi saya akan terangkan ya apa yang dimasukkan dengan idgham naqis nanti ya. Kita tengok dulu beberapa fakta di sini. Ini yang pentingnya untuk memahami ilmu tajwid, kita mesti faham di mana makhraj setiap huruf tu. Ya. Jadi untuk hukum nun sakinah, ya, makhraj nun dia terletak di hujung lidah dan hujung langit-langit hadapan. Itulah rumah nun. Makhraj ni rumah dia ya. Jadi makhraj ghunnah pula di rongga hidung ataupun khoisium. Sama dia di hujung hidung, tengah hidung ataupun di pangkal hidung. Bergantung pada hukum-hukum yang kita kenal nanti. Jadi bagi idgham ma'al ghunnah naqis ni, dengung dia lebih ke depan sikit dah, di hujung hidung, lebih ke situ dengung dia. Jadi dalam bacaan pastikan dengung tu sampai di makhraj dia lah. Okey, salah satu daripada 6 sifat nun ialah al-ghunnah, iaitu dengung. Jadi bila melibatkan hukum nun sakinah ataupun tanwin, harakat dengung tu tidak ada tolak ansur ya, mesti dibaca dengan 2 harakat. Ini yang kita akan contohkan nanti. Ini lebih kurang gambar rajah di mana kedudukan setiap huruf pada makhraj-makhraj masing-masing. Yang ini saya rasa sebahagian besar kita dah mahir ya dengan kedudukan huruf. Jadi sebahagian kawan sahabat-sahabat kita yang baru join, terutama Cikgu Maimunah ya, Pak masuk tadi, dan sebahagian yang daripada Johor daripada Selangor yang baru join ni, ini lebih kurang kedudukan setiap huruf pada makhraj dia. Nanti kita akan ulang-ulang. Jadi bagi makhraj nun, dia duduk di hujung lidah tu ya, dan dia gusi hadapan. Manakala kita perhatikan rumah waw dan ya, yang berkaitan dengan tajuk malam ni, waw dia duduk di bibir ya, kedua bibir dibulatkan. Manakala ya, kalau kita perhatikan dia duduk di tengah lidah tu ya. Jadi hujung lidah diletak di pangkal gigi racik bawah dan tengah lidah diangkat ke atas ke langit-langit yang lembut tu. Itu rumah ya ya. Baik, dalam hukum nun sakinah menurut matan yang dinukil oleh Imam Ibnul Al-Jazari, terdapat 4 hukum besar di dalam nun sakinah dan tanwin, iaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Izhar kita dah bahas pada pertemuan minggu-minggu yang lepas, dan idgham kita dah habis pada minggu lepas bawah tajuk idgham ma'al ghunnah kamil. Jadi untuk malam ni idgham ma'al ghunnah naqis, seterusnya idgham bila ghunnah kamil, ghunnah iqlab dan ikhfa. Kita akan menyusul pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi dalam hukum nun sakinah ini antara hukum-hukum yang kita akan belajar lah ya. Izhar halqi dan izhar mutlak dah selesai. Jadi yang mana yang kalau nakkan dia punya rakaman nanti ya, insyaAllah Izwin dia ada buat rakaman ya, kita boleh bantu nantilah kalau nak buat ulang kaji. Dan idgham ma'al ghunnah yang nombor 3 tu pun kita dah selesai minggu lepas. Minggu ni kita di bawah tajuk idgham bila ghunnah
Tidak, di nombor 3 lagi idgham ma'al gunnah, iaitu idgham ma'al gunnah naqis. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, tajuk ni akan kita bahaskan pada minggu-minggu akan datang. Ini keseluruhan hukum-hukum yang terdapat dalam nun sakinah dan tanwin. Itu semualah. Yang ni kita akan ulang-ulang semasa kita bertalaki nanti. Okey. Izhar haki kita dah selesai, izhar mutlak pun kita dah selesai, ya. Kemudian idgham ma'al dalam hukum idgham kita dah selesai di bawah tajuk idgham ma'al gunnah kamil. Jadi dalam hukum idgham, iaitu nun sakinah dan tanwin, apabila dia bertemu dengan huruf-huruf idgham. Ya. Minggu lepas kita dah sebut, ya, huruf-huruf idgham dalam nun sakinah dan tanwin terdapat ada 6 keseluruhannya, iaitu yang melibatkan nun sakinah atau tanwin, dia bertemu sama ada dengan nun, mim, waw, ya, lam ataupun ra. Jadi perlu diingat di sini, apabila nun sakinah atau tanwin dia bertemu dengan mim atau dia bertemu dengan nun, itulah idgham ma'al gunnah kamil. Tanda dia kita akan dapati di atas nun ataupun mim tu bersabdu. Sabdu tu bermaksud idgham, ya, yang sempurna. Kamil tu bermaksud sempurna. Kemudian untuk idgham ma'al gunnah naqis, dia membabitkan 2 huruf juga, iaitu waw dan ya. Dan lam ra dia di bawah tajuk idgham bila gunnah kamil, yang akan kita bahaskan insya-Allah minggu hadapan. Baik. Nun dan mim ni idgham ma'al gunnah kamil, waw dan ya idgham ma'al gunnah naqis, lam dan ra idgham bila gunnah kamil. Daripada 6 huruf ni dia bahagi 3 lah. Di bawah hukum idgham, nun sakinah dan tanwin ni dia ada 3 hukum. Idgham ma'al gunnah kamil, idgham ma'al gunnah naqis dan idgham bila gunnah kamil. Okey, ini syarat untuk menjadikan dia hukum idgham. Pertama, mesti dalam kedudukan soghir. Ini sebagian kita mungkin dah faham. Yang baru-baru join ni, saya nak terangkan sedikit apa yang dikatakan soghir. Iaitu pertemuan 2 huruf. Huruf pertama sukun, mati. Huruf keduanya berbaris. Itu soghir lah istilah dia. Kalau nun tu mati, dia berjumpa dengan waw. Waw tu berbaris. Itu soghir lah tu. Ini baru layak untuk digabungkan. Kalau tak, dia kena dibaca dengan izhar, yang kita telah selesaikan minggu lepas hari itu. Kemudian tak cukup dengan soghir, dia mesti berkait dengan salah satu lagi syarat, iaitu tamasul. Tamasul ni apa? 2 huruf yang sama, nun jumpa nun, mim jumpa mim, lam jumpa lam, dalam keadaan huruf pertama sukun, huruf keduanya berbaris. Mana 2 huruf yang sama. Dipanggil tamasul. Ini kalau tak ingat, tak hafal pun tak apa. Layan aja dulu. InsyaAllah esok kita faham lah. Syarat yang kedua, selepas soghir, huruf tu mestilah dalam keadaan tajanus. Iaitu 2 huruf yang sejenis pada makhraj, bersamaan berlainan sifat, atau bersamaan pada sifat huruf, berlainan makhraj. Itu disebut tajanus. Antara huruf-huruf yang duduk dalam kategori tajanus ni, iaitu ta, dal, to, ta, dal, do, yang kita dah faham selama hari ni. Yang ini kita akan bahas lebih lanjut masa hukum ikhfa besok. Dan satu lagi syarat idgham mestilah taqarrub, iaitu 2 huruf yang berhampiran pada makhraj atau bersamaan pada kebanyakan sifat. Jadi pelan-pelan kita akan faham. Tengok aja dulu, tak apa yang mana yang baru-baru join tu. InsyaAllah kita akan faham pelan-pelan. Baik, yang dikatakan tadi tajanus, taqarrub, tamasul, inilah dianya. Kedudukan huruf pada makhraj dan keadaan sifat-sifat dia. Contoh nun, dia duduk di hujung lidah dan gusi hadapan. Jadi kalau dia berjumpa dengan nun juga, iaitu 2 huruf yang sama, itu yang dikatakan tamasul. Pertemuan 2 huruf yang sama.
Di mana dalam keadaan nun yang pertama tu mati, nun yang kedua tu berbaris. Itulah soghir. Begitu juga ya, kalau nun berjumpa dengan mim. Nun tu sukun, mati, mim tu berbaris. Kita perhatikan makhraj nun dan mim tak sama ya. Mim dia duduk di dua bibir, nun di hujung lidah, hujung gusi, ya. Tak sama makhraj. Tetapi sifat mim dan sifat nun sama semua. Inilah yang dikatakan tajanus pada sifat. Ya. Makhrajnya berbeza, sifatnya sama. Begitu juga kalau nun berjumpa dengan waw atau berjumpa dengan ya. Di sini agak complicated sedikit ya. Yang ini yang akan saya jelaskan nanti. Ya. Kita tinggalkan pertemuan nun dengan waw tu, dengan termasuk dengan ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kita tengok dulu nun bertemu dengan lam atau nun bertemu dengan ra. Dalam keadaan nun sukun, lam berbaris ataupun ra tu berbaris. Ini dikatakan soghir. Dan pertemuan nun dengan lam atau nun dengan ra, kita perhatikan kedudukan makhraj nun, lam dan ra. Semuanya berhampiran pada hujung lidah ya, sama ada hujung lidah gusi depan pada nun, lam pula ya hujung lidah dengan sisi hujung tepi lidah, dan ra belakang hujung lidah dan gusi depan. Semua hampir sangat ya. Yang ini yang dikatakan taqarrub ya. Jadi kena yang ni boleh hafal ya, kalau nak hafal. Nun jumpa nun tamasul, nun jumpa mim tajanus, nun jumpa lam, nun jumpa ra taqarrub. Waw dan ya kita bahaskan nanti saat lagi. Baik, ini semua ya hukum-hukum idgham ya. Kita ada 3, idgham ma'lunah kamil, idgham ma'lunah naqis, idgham bila gunah kamil. Ya, inilah 3 hukum yang terdapat dalam nun sakinah dan tanwin di bawah tajuk idgham. Idgham bila gunah kamil ni kita akan bahas pada minggu depan. Jadi malam ni kita ambil idgham ma'lunah, iaitu terdapat 2 hukum. Idgham ma'lunah kamil, idgham ma'lunah naqis. Yang ini kadang-kadang kita terkeliru kamil pergi ke naqis, naqis pergi ke kamil bila kita cuba uji kefahaman semasa talaki. Tapi tak apa ya, pelan-pelan kita akan faham. Okey. Idgham ma'lunah ni bila dikatakan idgham kamil bermaksudnya suara nun sakinah atau tanwin digabungkan bila bertemu ra, mim, nun dan lam. Bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada ini, digabungkan secara sempurna. Itu maksud dia kamil ya. Jadi untuk maklumat, bila nun berjumpa nun, nun berjumpa mim, ada dengung. Ya. Itu yang dikata ma'al-gunah. Bila nun jumpa lam, nun jumpa ra, tak ada dengung. Itu yang dikata bila gunah. Tapi gabungan dia masih lagi sempurna apabila nun sakinah atau tanwin bertemu salah satu daripada 4 huruf ni. Ya, kamil tetap kamil. Cuma bezanya nun dan min melibatkan dengung, ra dan lam tanpa dengung. Okey, yang dikatakan naqis pula iaitu tidak sempurna. Yang bermaksud suara nun sakinah atau tanwin digabungkan bila bertemu waw ataupun ya dan dianggap tidak sempurna kerana masih meninggalkan kesan suara huruf nun semasa gabungan tersebut. Suara nun tu masih kedengaran semasa gabungan berlaku, iaitu nun sakinah atau tanwin bertemu dengan waw atau bertemu dengan ya, suara nun tu masih ada dalam bacaan. Itu maksud dia yang dikatakan naqis. Baik, dalam matan dia kata idgham ni bermaksud melafazkan 2 huruf menjadi 1 huruf. Iaitu huruf yang bertasdik seperti huruf yang kedua, maka itulah idgham. Ini kata Imam Sahib Al-Salsabi Al-Syafi'i dalam matannya. Baik, idgham al-gunah ada 4 huruf tadi, iaitu nun sukun atau tanwin. Tanwin ni dia dalam keadaan tidak selari dia berselisih. Yang tu kita perhatikan itu. Kalau yang sama, yang selari itu izhar Kalau kat tanwin tu berselisih bagi baris atas atau baris bawah,
atau tanwin yang berbaris depan, dia berbentuk 99. Yang tu ada kaitan dengan hukum idgham. Apabila keadaan demikian, nun sakinah ataupun tanwin yang tidak selari tadi bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf ni, maka digabungkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf yang berbaris berserta dengung kadar 2 harakat. Dengung ni penting. Dengung ni penting dalam bacaan kita. Pastikan bila kita membaca dalam hukum idgham al-ghunnah ni, pastikan dengung tu cukup 2 harakat. Jadi tanwin bagi yang baru join, baru menyertai kelas ni, sedikit penerangan. Tanwin ialah baris 2 atas, baris 2 bawah atau baris 2 hadapan yang terdapat pada huruf-huruf hijaiyah. Bentuk barisnya adalah selari bagi hukum izhar halqi dan selisih bagi hukum idgham, ikhfa dan iqlab. Ini berbeza Jadi ingatlah, kalau baris tanwin tu dia dalam keadaan selari, itu semua hukum izhar. Ingat yang tu. Kalau baris 2 tu selisih, dia ada melibatkan salah satu daripada 3 hukum ni. Boleh jadi hukum idgham, boleh jadi ikhfa, boleh jadi iqlab. Tetapi bila kita dah kenal pasti huruf-huruf idgham tu ada 6 tadi, maka kita tahulah itu idgham dalam sama ada idgham ma'al ghunnah atau idgham bila ghunnah. Iaitu pada 6 huruf yang kita rangkaikan dalam satu rangkai kata yar malun tadi ya, ra mim lam waw nun. Jadi baris 2 ni dia membawa suara nun nun sukun di dalam tu. Baik. Idgham ma'al ghunnah. Ada 2 tadi, idgham ma'al ghunnah kamil dan idgham ma'al ghunnah naqis. Idgham ma'al ghunnah kamil ni kita dah bahas minggu lepas. Jadi malam ni kita di bawah tajuk idgham ma'al ghunnah naqis. Ini tajuk kita malam ni, idgham ma'al ghunnah naqis. Baik, idgham ma'al ghunnah naqis apabila nun sukun atau tanwin, yakni yang tanwin yang tidak selari tadi bertemu dengan ya ataupun waw. Jadi digabungkan suara nun sakinah ataupun nun mati tadi atau tanwin yang tidak selari itu ke dalam waw ataupun ya, berserta dengan dengung kadar 2 harakat. Dengung ni kena jaga betul 2 harakat dan dengung dia di hujung hidung sedikit, ke bawah pada tengah hidung tu. Itulah rumah nun, dengung nun bagi hukum idgham ma'al ghunnah naqis. Nanti saya akan contohkan. Ini dia. Idgham ma'al ghunnah naqis apabila nun sukun, nun mati ataupun nun sakinah ataupun tanwin yang tidak selari ataupun berselisih bertemu dengan waw. Ini contoh dia Cuba kita perhatikan pada ayat surah Al-Baqarah ayat 107 potongan daripada ayat 107 ni, min waliyyin wala nasir. Jadi hukum idgham ma'al ghunnah kamil naqis terdapat di sini nun sakinah bertemu dengan waw. Jadi nun yang tidak berbaris itulah nun sakinah ataupun nun mati ataupun nun sukun. Jadi kadang-kadang kita terkeliru tertanya-tanya. Yang mana satu nun sukun, mana satu nun sakinah, mana satu nun mati. Jadi bila nun tu tidak berbaris, itu nun matilah tu ataupun nun sukun atau nun sakinah. Jadi bila dia bertemu dengan waw, inilah hukum idgham ma'al ghunnah naqis. Ataupun tanwin yang tidak selari. Tu dia di bawah ya tu dia bertemu dengan waw. Ini idgham ma'al ghunnah naqis. Jadi bacaan dia dengung 2 harakat tu penting. Cara untuk membaca idgham ma'al ghunnah naqis apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan waw, hendaklah dibulatkan bibir untuk huruf waw. Contoh, min waliyyin wala nasir. Min waliyyin wala nasir. Itu contoh dia untuk baca tu. Dengung tu jangan tinggal.
Begitu yang seterusnya, apabila nun sukun atau nun sakinah atau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ya. Ya. Jadi bacaan ni ada berlainan sikit dengan pertemuan dengan waw tadi. Ya, di mana hukum tu pada ayat surah Al-Baqarah juga, ya, potongan daripada ayat 90, ala man yasha. Ya, hukum dia berlaku di sini, ya, nun sakinah bertemu dengan ya. Jadi bacaan dia didengungkan 2 rakaat, ya, apabila nun masuk ke ya dalam keadaan bibir dijatuhkan. Ya. Ala man yasha. Jadi saya nak ingatkan di sini, masa kita bertalaki lah, ya, daripada apa yang saya semak masa bertalaki, apabila nun sakinah ataupun tanwin dia bertemu dengan ya, ramai lagi yang agak kurang, meraihkan dengung dia tu. Dia akan baca lebih kurang begini. Ala man yasha, man yasha. Dia tak cukup dengung. Jadi kalau boleh, nampakkan dengung dia tu 2 harakat. Ala man yasha. Panjangkan sikit dengung dia tu. Ya. Okay, ini contoh yang lain kita tengok, ya. Pada potongan daripada Al-Ghasyiyah ayat yang ke-8. Ya. Wujuhun yawma idzin naimah. Okey. Pertemuan, ya, nun sukun ataupun tanwin tadi bertemu dengan huruf idgham waw ataupun ya, dia berlaku di sini, ya. Okey, tanwin di atas ha bertemu dengan ya. Perhatikan tanwin berbaris depan pada atas ya tu berbentuk 99. Ini menunjukkan hukum idgham ma'al gunnah nakis, bila dia bertemu dengan ya. Jadi cara bacaan dia, setelah pada ha tu tinggalkan satu baris hu, hu, lepas tu jatuhkan bibir berserta dengan dengung 2 harakat. Contoh wujuhu, wujuhu yawma idzin naimah. Ya, hui. Jangan hu yawma idzin, tak mau baca macam tu. Wujuhun yawma idzin naimah. Bacaan dia begitu, ya. Okey. Kenapa digabungkan secara samar-samar? Yang ini yang saya agak nak terang tadi. Ini agak complicated sedikit, ya. Bagi yang dah mula faham tu mungkin dapat ikuti dengan tenang. Tapi yang baru-baru ni, ya, relax aja. Layan aja dulu. Ya, kita tengok sebab digabungkan secara samar-samar. Ya, tadi kita dah tahu, ya, syarat idgham, ya, mesti soghir. Kemudian pertemuan tu sama ada dalam keadaan 2 huruf yang sama, ya, nun jumpa nun, atau takorub, nun jumpa ra atau nun jumpa lam, ataupun tajanus, ya, nun berjumpa dengan mim. Yang ini dikategorikan sebagai tajanus, ya. Tapi dengan waw ya ni macam mana? Kita tengok keadaan dia. Ya, ni. Daripada kedudukan mahras huruf dan sifat huruf, nun tidak ada, tak cukup syarat, ya, untuk digabungkan ke dalam waw ataupun ya. Ya, kalau kita perhatikan sini di mana rumah nun hujung lidah hujung gusi, rumah waw 2 bibir, manakala rumah ya tengah lidah. Jadi kedudukan mahram mereka berselerak, berterabur, tak sama langsung. Okey, kita perhatikan pada sifat nun, sifat waw dan sifat ya. Juga sifat nun dengan ya tak sama, sifat nun dengan waw juga tak sama. Jadi kedudukan ini disebut tabaun, ya, berjauhan pada mahras dan tak sama pada sifat. Itu hubungan nun dengan waw, hubungan nun dengan ya. Maka tak boleh digabungkan, ya. Habis kenapa perlu digabungkan dengan nakis pula tu? Sebab dia begini, ya. Kita perhatikan, ya. Kalau nun rumah dia hujung lidah dan gusi depan, sifat dia pula jahar, tawasud, ya, istifal, infitah, izlaq dan unnah, ya. Bila dia berjumpa dengan mim, ya, kerana bersamaan pada sifat, walaupun rumah nun
tak sama dengan rumah mim tapi sifat mereka sama. Ini disebut tajanus. Maka layaklah digabungkan. Okey. Jadi apabila nun berjumpa dengan waw, kita perhatikan rumah mim dan rumah waw sama di bibir. Di mana mim dua bibir dirapatkan, manakala rumah waw dua bibir dimuncungkan. Jadi kerana nun jumpa mim digabungkan secara kamil dan nun berjumpa waw, kalau ikut syarat dia tidak cukup, tak memadai untuk digabungkan, maka atas dasar mim dan waw sejenis pada makhraj, sama pada makhraj. Walaupun hurufnya berlainan, sifat mim dan waw berlainan, tetapi rumah mim dan rumah waw sama di bibir, dua bibir. Jadi nun gabung ke dalam waw atas ihsan dia serumah dengan mim. Maka sebab itulah nun digabungkan ke dalam waw secara samar-samar saja. Itu yang dikatakan idgham ma'al ghunnah naqis. Okey, boleh nampak Kalau tak jelas yang ni masa bertalaki nanti sila kemukakan apa ni kemuskilan tu. Jangan segan lah. Baik, dengan ya pula macam mana? Bila nun berjumpa dengan ya, kita perhatikan juga rumah nun dan rumah ya tak sama. Sifat nun dan sifat ya juga tak sama. Tetapi sifat ya dan sifat waw, perhatikan di sini sama semua. Maka atas sebab sifat ya sama dengan sifat waw, maka nun digabungkan ke dalam ya atas ihsan hubungan waw dan mim tadi. Sebab itulah digabungkan dengan ya, nun sakinah ataupun tanwin tadi digabungkan dengan ya secara samar-samar saja. Jadi kaitan dia bukan orang kata atas dasar tamasul, takorub atau tajanus tetapi kerana kaitan waw dengan mim pada makhraj dan kaitan waw dengan ya kerana bersamaan pada sifat. Jadi atas ihsan itulah nun gabungkan juga dengan waw ataupun dengan ya secara samar-samar sahaja. Itu alasan dia. Baik, jadi bila kita berjumpa nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan ya atau bertemu dengan waw, maka gabungkanlah secara samar-samar berserta dengung dua harakat. Dengung dua harakat ini kalau kita perhatikan di awal tadi, dia di tahap yang kedua. Jadi penting sangatlah dengung tu di tahap yang sempurna. Jadi contoh bacaan, wa man ya'mal mithqala dzarratin, pada wa man, jatuhkan bibir. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada dua tempat di sini Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man syarran, bawa ke bawah dengung dia. Jatuhkan bibir. Sampaikan dengung dia tu kadar dua harakat. Begitu juga pada contoh pada potongan Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di mana hukum tu? Di sini Jadi bila nun sakinah bertemu dengan ya, dengungkan dua harakat dalam keadaan bibir kita ke bawah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dapatkan dengung dia yang dipanjangkan dua harakat. Dalam keadaan bibir kita ke bawah. Itu kerana kaedah untuk bacaan idgham ma'al ghunnah naqis bagi pertemuan nun dengan ya. Kalau waw tadi dibulatkan. Ni dia. Kita tengok perbezaan dia. Bila dia nun sakinah atau tanwin bertemu dengan waw. Dibulatkan dua bibir pada ayat
surah Al-Insan ayat 8 ya. Miskinan wa yatiman wa asira. Di mana hukum tu? Dua tempat ni. Okey, perlu diingat bila hukum tu ada dua tempat dalam ayat yang sama, pastikan dengung dia samalah. Jangan kita ambil satu saja, yang satu lagi tu tak cukup. Tak mau dua-dua mau sama. Miskinan wa yatiman wa asira. Miskinan wa yatiman wa asira. Kadang-kadang bila keadaan dua hukum ni dia berganda dalam satu ayat, yang satu tu elok dua harakat, yang satu lagi tu terlepas pandang. Kadang kita baca miskinan wa yatiman wa asira. Yang tak mau macam tu Begitu juga kalau tanwin bertemu dengan ya contoh ni pada contoh surah Al-Insyirah ayat yang ke-8 ni, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Di mana hukum tu tanwin bertemu dengan ya di situ maka bawakan dengung tu ke bawah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisaban yasira. Itu bentuk bacaan dia Okey. Kalau ada kemuskilan atau tak dapat nak apa lagi masa kita bertalaki nanti kemukakan kemuskilan tu InsyaAllah bila Izwin Cik Izwin kita hantar rakaman ni nanti insyaAllah yang mana yang tak rakaman tu bagi tahulah kita boleh kongsi-kongsikan insyaAllah Baik, pertemuan akan datang kita di bawah tajuk idgham bila gunah kamil Ini salah satu lagi hukum yang terdapat dalam nun sakinah dan tanwin di bawah tajuk idgham. Ada 3. Ini yang terakhir dah lah. InsyaAllah wallahu alam. Mudah-mudahan dapat membantu tuan-tuan dan puan untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid insyaAllah Baiklah, kita tangguh dulu pertemuan kita dengan doa insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawwarta asy-syamsa wal qamar. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lebih kurang. Terima kasih Ustaz. Kalau ada yang tanya soalan boleh lepas ni kita sembang-sembang.